Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diberi kesempatan untuk kita meneruskan lagi program Keadilan Mengaji ini. InsyaAllah bersama dengan kita pada hari ini iaitu Al-Fadhil Ustaz Ni Omar Ni Abdul Aziz, yang mana Al-Fadhil Ustaz akan meneruskan lagi kupasan tafsir ayat dalam surah Al-Zalzalah. Pada episod yang lepas kita telah membincangkan berkenaan dengan ayat 1 dan 2 daripada surah Al-Zalzalah ini, dan insya-Allah untuk sesi ini kita akan teruskan lagi perbincangan dengan kita mengupas ayat yang ketiga, keempat dan yang kelima. Sebelum untuk saya memberi ruang kepada Ustaz mengupas ayat tersebut, ingin saya jelaskan pada episod yang lepas Al-Fadhil Ustaz telah menguraikan secara umum apa yang disebut dengan Al-Zalzalah ini, dan yang paling penting adalah untuk kita faham bahawa ayat ini menceritakan tentang tanda-tanda kiamat, iaitu apabila berlakunya gegaran, gempa dan sebagainya, dan ia terkait dengan kiamat dan juga terkait dengan akidah, iaitu keesaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz, terima kasih di atas kesempatan pada hari ini, dan insya-Allah untuk itu Ustaz saya ingin memohon untuk Ustaz menghuraikan dengan lebih lanjut berkaitan dengan ayat yang ketiga, keempat dan yang kelima yang terdapat dalam surah Al-Zalzalah. Dipersilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah SWT kerana masih lagi berada dalam mood majlis ilmu. InsyaAllah anjuran keadilan mengaji. Kita sambung tafsir kita daripada surah Az-Zalzalah. Untuk episod kali ini bermula ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala al-insanu ma laha. Jadi dan manusia akan tertanya-tanya apa yang terjadi pada bumi ini. Itu biasa. Apabila berlaku perkara yang besar, yang pelik, yang dahsyat, tabiat kita manusia akan tanya apa yang berlaku. Dan sebenarnya pengajaran besar yang kita boleh ambil, hikmat Allah Ta'ala, dia sudah cerita kepada kita apa situasi yang akan berlaku di akhirat kelak. Bermula dengan di alam kubur, apa yang berlaku di padang mahsyar, dan apa yang berlaku seterusnya. Allah Ta'ala dah cerita siap-siap supaya kita boleh ada tasawur, ada gambaran, dan apa sepatutnya yang kita patut buat persiapan. Macam contohnya kalau anak-anak kita nak periksa, guru kelas dia dah bagi tahu dah, ini soalan yang akan keluar, dan ini bentuk jawapannya. Jadi kalau pelajar yang boleh fokus, insya-Allah dia akan lulus lah, dan dengan cemerlang. Sebab kalau guru dah bagi tahu, ini soalan yang akan keluar, ini jawapan-jawapannya. Mana kalau pelajar tu gagal juga, tak boleh buat apalah. Begitu juga kita sebagai hamba Allah Ta'ala, Allah Ta'ala dah bagi tahu secara siap-siap dengan lengkap perjalanannya dan apa patut kita buat. Kalau kita gagal juga, maknanya itu seolahnya pilihan kita, kelemahan kita manusia. Baik, apabila berlaku hari kiamat, manusia akan tanya, wa qala al-insan ma laha. Jadi kemudian ayat seterusnya yang keempat, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi yang menyampaikan beritanya. Jadi mungkin boleh menambahkan lagi rasa pelik kita. Macam mana pula bumi yang menceritakan keadaan ini? Jadi sebenarnya kita tidak perlu pelik. Yang lebih perlu kita pelik adalah macam mana kita ni boleh bercakap. Itu sepatutnya yang kita kena pelik. Macam mana kita boleh bercakap? Jadi orang buat kaji, kerana gambaran sempurnanya Allah Ta'ala cipta kita. Termasuk cipta package mulut ini dengan dua bibirnya, dengan susunan giginya, dengan lelangitnya, dengan kerongkonya, dengan lidahnya. Semua tu menyebabkan Allah Ta'ala beri kekuatan pada kita boleh bercakap. Dan ini satu nikmat besar. Bercakap ni satu nikmat besar. Dan ditakbirkan antaranya dalam ayat Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Antaranya Al-Bayan ni nak menggambarkan nikmat kita manusia, kita boleh faham dengan penjelasan orang. Dan kita boleh memahamkan dengan penjelasan daripada kita. Kita dengan
percakapan kita, dengan dialog kita, dengan bahasa yang kita guna, hasil daripada kesempurnaan nikmat Allah Ta'ala cipta kita, package mulut ini, kita boleh takbirkan sehingga orang faham dan kita berpuas hati. Cuma atas dunia, mulut yang bercakap. Di akhirat kelak, Allah Ta'ala tutup mulut kita, Allah Ta'ala beri peluang pula kepada makhluk lain. Anggota tubuh badan kita, antaranya makhluk lain adalah bumi sendiri. Allah Ta'ala menceritakan melalui bumi, mana ini yang berlaku. Sebab apa berlaku ni? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Berlaku ni bumi yang menceritakan kerana apa? Kerana Allah Ta'ala beri izin. Kita juga bercakap sekarang ni kerana akhirnya izin Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita tengok orang lengkap mulut dia, package dia. Tidak ada satu kekurangan pun. Tapi tak boleh bercakap. Ini menunjukkan kepada kita semuanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada satu ayat yang nak menggambarkan kekuasaan Allah di akhirat kelak. Dia beri peluang kepada makhluk lain. Wa qalu lijuludihim lima syahidtum alaina. Qalu antaqana Allahu allazi antaqa kulla syai'. Jadi kadang-kadang di akhirat kelak Allah Ta'ala juga bagi tahu sampai masanya kita akan berbalah, bermusuh dengan anggota tubuh badan kita sendiri, termasuk kulit-kulit. Kulit kita ni di akhirat kelak jadi saksi. Jadi kita marah, kerana apa kamu jadi saksi terhadap apa yang aku ucap, apa yang aku buat. Jadi kulit akan jawab semuanya dengan takdir, masyiah, iradah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Alhamdulillah penerangan Ustaz yang cukup ringkas dan padat, iaitu berkaitan dengan ayat yang ketiga, keempat dan yang kelima. Dan sudah pasti apa yang menarik yang Ustaz sebut, iaitu kita sudah tahu bahawa kita akan ada hari perhitungan. Dan biarlah kalau macam Ustaz sebut tadi, kalaulah seorang guru apabila nak buat peperiksaan, dia bagi, dia menyediakan jawapan-jawapannya. Kalau tidak lulus lagi, itu adalah pilihan kita dan kelemahan kita. Sepatutnya kita boleh lulus. Dan begitu juga Allah SWT ni telah menceritakan segala-galanya, apa yang ada, apa yang akan berlaku. Gambaran-gambaran telah dijelaskan, dan Rasulullah SAW ini telah menceritakan melalui sabda-sabda Nabi Muhammad SAW ini. Maka atas kita, sama ada untuk kita nak memilih ke arah yang lebih baik ataupun kita akan ke arah yang lebih buruk, dan akhirnya kita lari daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua hindar daripada sifat sedemikian, insya-Allah, agar kita menjadi manusia yang sentiasa mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, kita akan huraikan dengan lebih lanjut. Jadi kita akan kembali selepas ini. Kita ni nak tahu semua kenapa, mana koin tu adalah pengeluaran khas daripada Pewter Royal Selangor, dan ini adalah satu yang mengingati masa ikonik buat gambar bila Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya, Perdana Menteri sekarang, PMX, menyampaikan ucapan sebelum ditangkap di Masjid Negara 1998. Marilah kita beri semangat, ramai-ramai kita naikkan semangat perjuangan kita, dan kita ingatkan satu peristiwa yang tak dapat kita lupa. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kembali kita dalam sesi keadilan mengaji, yang mana kita masih lagi membincangkan berkaitan dengan surah Al-Zalzalah, yang mana Al-Fadhil Ustaz telah menghuraikan pada ayat yang ketiga, 4 dan 5. Dan insya-Allah untuk yang kali ini kita mungkin mohon untuk Ustaz bahaskan lagi ataupun panjangkan lagi perbincangan ini berkaitan dengan ayat yang ke-6, iaitu apa yang diceritakan yang sebenarnya yang telah dijelaskan oleh Allah SWT melalui ayat yang ke-6 ni. Mungkin Ustaz boleh hurai dengan lebih lanjut. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-6 Allah Ta'ala nak gambarkan kepada kita perjalanan seterusnya. Sebelum berakhirnya, sama ada dalam syurga ataupun azab neraka Allah SWT. Na'udzubillah min zalik. Jadi ayat yang ke-6, yauma idzin
yasdurun nas ashtatan liyuraw a'malahum. Jadi pada hari itu semua kita manusia Allah Taala akan keluarkan daripada kubur ashtata, maknanya secara berpuak-puak. Sama ada berpuak tu individu ataupun puak-puak kumpulan mengikut kelompok masing-masing. Sama ada kelompok orang yang beriman, kelompok orang yang khufu, kelompok orang yang beramal soleh, kelompok orang yang fasik. Itu ditakbirkan dengan makna ashtata. Tujuan apa dia? Liyuraw a'malahum. Sebab semuanya manusia akan diperlihatkan segala amalan-amalan dia. Sebab itulah daripada sini kita boleh ambil kesimpulan pentingnya kita memperbanyakkan amalan-amalan kita. Dan kita kena perluaskan skop amalan kita itu. Jadi amalan ini, apa yang kita lakukan semasa kita berada atas dunia ni, semua akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi salah satu cara untuk kita rasa lebih terjamin, setiap amalan kita tentulah akan diterjemahkan dengan amalan kebaikan. Kita kena perluaskan skop amalan kebajikan itu. Tidaklah bermaksud amalan kebajikan ni hanya terfokus kepada ibadat khusus sahaja. Maknanya contohnya solat, haji, zakat, puasa, contoh. Itu adalah amalan-amalan asas yang kita sebut ibadat khusus. Kita kalau boleh kena usaha supaya setiap pergerakan kita, setiap kehidupan kita, setiap masa, setiap hari, tahun-tahun yang kita lalui ni, dalam tempoh puluhan tahun kita hidup atas dunia ni, dengan izin Allah SWT dan ketentuan daripadanya, sebolehnya semua sekali biar jadi tukar kepada amal ibadat. Itu supaya apabila kita bangun di akhirat kelak, tengok amalan kita tu penuh dengan ganjaran pahala. Jadi salah satu caranya adalah kita kena perbetulkan niat kita. Niat kita tu memang kena betul. Setiap apa yang kita buat mesti kerana Allah SWT. Yang kedua, apa saja yang kita buat, sama ada ibadat khusus ataupun aktiviti harian kita, termasuk insya-Allah semua kita yang terlibat dalam program ini, yang bertepatan dengan kehendak Allah, bertepatan dengan syariat, dan asas niat kita betul, insya-Allah kita mengharapkan ganjaran yang banyak di sisi Allah SWT. Itu yang kedua. Yang ketiganya, melalui ayat ini kita boleh tengok macam mana Allah Taala guna kalimah yasduru. Yasduru diterjemahkan semua manusia akan keluar menuju untuk melihat amal-amal dia. Tetapi dalam makna yang lain, kalimah yasduru juga dari satu sudut dia memberi makna ar-ruju'. Yasduru ni ar-ruju', maknanya kembali. Lepas tu macam mana kita keluar menuju Allah? Maknanya kita terjemahkan akan sampai masanya semua manusia akan keluar daripada perut bumi untuk kembali kepada Allah. Itu maksudnya. Semuanya kita wa ilaihi turja'un. Semua kita akan turja'un, dikembalikan. Maknanya dia memberi makna dipaksa. Bukan pilihan. Kalau pilihan mungkin sebahagian manusia akan memilih untuk tidak kembali kepada Allah. Maknanya dia nak mati hancur lebur macam tu. Tapi tak boleh. Sebab semuanya akan dipaksa oleh Allah SWT. Semua akan kembali kepada Allah. Jadi kembali di sini, contohnya ayat Quran daripada surah Al-Qasas ayat 23 ada sebut kisah antara Nabi Musa dengan dua orang anak perempuan Nabi Shu'aib. Yang Nabi Musa lari daripada kekejaman Firaun. Jadi dia tengok dua orang anak perempuan ni, budak perempuan ni jauh sikit daripada rombongan pengembala-pengembala kambing yang mengelilingi telaga untuk bagi minum kepada binatang gembalaan dia dan dia sendiri. Jadi dia tanya sebab apa dia tidak pergi situ. Jadi anak perempuan Nabi Shu'aib bagi tahu, la nasqi hatta yusdira. Kita tak boleh bagi minum kepada binatang gembalaan sehingga yasdurar ri'a. Yusdirar ri'a. Sehinggalah semua sekali ni dah minum dan kembali ke tempat asal dia. Jadi itu makna kalau di sini yasduru. Yauma idzin yasduru. Jadi keluar ni, keluar
dengan membawa segala amalan-amalan yang kita lakukan semasa atas dunia. Sama ada amalan baik ataupun amalan buruk, semua akan dibawa dan akan dipertontonkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat yauma idzin yasdurun nasu ashtatal liyuraw a'malahum. Baik. Jadi daripada apa yang dihuraikan oleh Ustaz, kita dapat lihat bahawa setiap daripada kita ini apabila sudah meninggal dan akan dibangkitkan semula untuk diperhitungkan, dan di situlah kita akan melihat bagaimana Allah SWT ini menimbangkan iaitu setiap amalan yang kita lakukan. Jadi dalam erti kata yang lain, hari perhitungan ni adalah hari yang menentukan nasib. Hari yang menentukan sama ada kita layak ke syurga atau kita masuk ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun kita seharusnya bersikap dengan melakukan segala amal kebaikan yang diperintahkan oleh Allah SWT dan meninggalkan apa yang dilarangkan oleh Allah SWT agar kita mendapat kejayaan di hari perhitungan kelak. Ini penting. Mungkin di dunia ini kita boleh bermewah-mewahan, kita boleh melakukan apa saja kerana kita tidak dihitungkan. Namun amalan yang kita lakukan itulah yang akan menentukan sama ada ini adalah berat kepada pahala ataupun berat kepada dosa. Jadi kita akan kupas berkaitan dengan ayat yang ke-7 dan ke-8 selepas ini. Tujuan utama kita menjual koin ini ialah untuk mendapatkan dana untuk membayar program Jubilee Perak kita. Dan kedua ialah untuk siapa yang beli boleh dapat simpan commemorative coin. Ini limited edition. Yang ini pewter RM120 satu, ya. Dan lagi special ialah yang ini disalut emas RM600. Ya, satu box dengan box ini cuma 2000 unit saja. Jadi tolong beli. Raise the dana untuk parti kita, dan yang paling penting boleh simpan bagi cucu cicit nanti. Pratempah sekarang untuk dapatkan koin ini, kita akan deliver bulan 3 atau bulan 4, ya. Terima kasih atas kerjasama semua. Bismillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT kita berada di sesi yang terakhir di dalam perbincangan tafsir surah Al-Zalzalah ini, dan Al-Fadhil Ustaz telah menghurai dengan lebih lanjut pada episod yang lepas, telah menghurai ayat 1 dan 2, dan pada kali ini kita menghurai ayat 3, 4, 5 dan sebentar tadi ayat yang ke-6. Dan untuk sesi ini kita akan rumuskan, maksudnya kita akan huraikan secara lengkap surah Al-Zalzalah ini agar kita semua dapat manfaatnya, insya-Allah. Jadi untuk itu Ustaz, kalau kita lihat dalam surah ayat yang terakhir 7 dan 8 yang diceritakan dalam surah Al-Zalzalah ini, iaitu tentang perkara yang kecil sebesar zarah pun kebaikan yang kita lakukan itu ditimbang. Bahkan perkara yang buruk yang kita lakukan walaupun sekecil zarah pun tetap juga ditimbang. Mungkin Ustaz boleh hurai dengan lebih lanjut pertautan di antara kedua ayat ini, iaitu ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Dipersilakan. Ya. Dua ayat terakhir daripada surah ni, surah Az-Zalzalah, dia ada hubungan kaitan yang rapat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sesiapa yang melakukan amalan kebaikan walaupun sebesar zarah akan diberi balasan. Begitu juga wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kejahatan yang kita buat walaupun sekecil mana pun juga akan ditimbang, akan dihisap oleh Allah SWT. Keunikan dua ayat ni sehingga dua ayat ni dipanggil Al-Fadhah Al-Jami'ah ataupun Al-Jami'ah Al-Fadhah. Al-Fadhah maknanya benda yang jarang-jarang, benda yang ada keunikan sendiri. Jadi dua ayat ini dia ada keunikan dia. Kalau kita berpegang kepada ayat ni pun sebenarnya sudah cukup. Maknanya untuk melayari kehidupan ni agar kita sentiasa berjaga-jaga.
apa saja yang Allah Ta'ala suruh, memang kita kena ikhtiar lakukan. Yang Allah Ta'ala larang, walaupun sekecil mana pun, kita tak boleh buat main-main. Mana kita kena tinggalkan. Kerana risiko dia, kesan dia, semua akan dihitung oleh Allah SWT. Sebab kita tahu, dalam surah Qaf juga disebut, contoh, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Makna apa saja lafaz yang keluar daripada mulut kita, ucapan kita. Ucapan kalau yang baik akan dihitung, ucapan yang jahat juga. Hanya satu kalimah, cuma akan dihitung, akan ditulis oleh raqibun atid. Raqib atid ni ada kata nama malaikat, ada kata nama sifat pada malaikat tu. Jadi raqibun atid maknanya sentiasa mengawasi, sentiasa bersiap sedia 24 jam setiap saat, rakaman sepenuh CCTV Allah Ta'ala yang tak pernah ada kekurangan. Kalau CCTV kita ni manusia ada kekurangan, tapi yang Allah 24 jam 24 saat, berapa puluh tahun kita hidup atas dunia ni, semua akan dicatat, semua akan dibentangkan. Padahal Allah Ta'ala sebut walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang cipta kamu, wahai manusia, dan kami tahu apa saja yang berkaitan dengan kamu, wahai manusia, termasuk apa yang kita duk bincang dalam hati kita. Kalau sesama kita, kita tahu az-zahir, kita bercakap. Tapi kalau kita duk fikir sorang-sorang, tak ada manusia tahu. Manusia cuma mengagak. Tapi Allah Ta'ala tahu. Bahkan dia lebih rapat di sudut ilmu penguasaan Allah ni, lebih rapat lagi kita dengan orang leher kita ni, orang darah yang ada di leher kita. Itu gambaran. Jadi sebab itulah kita jangan main-main dengan setiap apa yang kita buat. Hanya satu ucapan. Kalau orang Kelantan panggil, kalau contohnya dia gunakan bahasa yang kesat, bahasa yang kasar. Contohnya bahasa menatah. Contohnya. Walaupun satu lafaz, tapi sebenarnya dia beri risiko yang teruk kepada kita. Sebab itulah Allah Ta'ala guna mithqala zarrah. Zarrah ni kita terjemah, biasa kita terjemah debu. Debu-debu. Nak gambarkan debu ni paling kecil lah. Dia paling kecil. Kita tak nampak debu tu kecuali kena perhati betul-betul. Kalau orang tua dulu dalam rumah, biasanya rumah kayu, dia ada lubang. Jadi masuk cahaya matahari, daripada cahaya tu kita akan nampak debu-debu. Itu zarrah. Ataupun kita pergi kat tanah ataupun arak, negara pada pasir, kita tepuk tanah tu, akan naik debu-debu. Debu-debu tu dipanggil zarrah. Bahkan yang lebih tepat, zarrah ni benda yang tak nampak. Maknanya lebih kecil daripada debu. Yang kita sebut atom contohnya. Atom ni dipanggil atom sebab dia kecil, tak nampak. Kita terpaksa guna alat khusus untuk nampak. Jadi begitulah, sama ada pahala ataupun dosa melalui amalan kita buat. Jadi sebab itulah, apabila sebut Islam ni, dia merangkumi keseluruhan. Dia berkait dengan akidah, dia berkait dengan syariat, dia berkait dengan ibadat, dan dia juga berkait dengan akhlak. Kesempurnaan itu yang Allah Ta'ala nak. Jadi sebab itulah dalam hadis yang disebut, contohnya sifat orang mukmin ni, laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahishi walal badhi. Orang mukmin dia tak cakap uduh. Dia tidak akan guna bahasa kesak, bahasa kasar. Walaupun kita cuba nak mempertahankan, itu biasa dia guna bahasa kesak, bahasa kasar kerana tabiat dia, tabiat masyarakat. Itu alasan kita. Alasan kita boleh carilah ayat Quran ke hadis, tapi asasnya bukan sifat orang mukmin. Apabila dia guna bahasa-bahasa kesat. Ini pengajaran berguna yang besar yang kita boleh ambil daripada dua ayat ni, sehingga Nabi kata al-fazah al-jami'ah. Ayat yang begitu ringkas tapi al-jami'ah, dia merangkumi keseluruhan yang boleh jadi panduan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah di atas penerangan yang diberikan oleh Al-Fadhil Ustaz berkaitan dengan surah Al-Zalzalah ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Makna kata setiap perkara yang kita lakukan, walaupun sekecil-kecil zarrah, dipertimbangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada perkara itu buruk ataupun baik, semuanya dikira oleh Allah SWT. Dan yang pasti, apa yang Al-Fadhil Ustaz sebut tadi, iaitu
CCTV Allah, iaitu rakib dan atid ni tidak ada kekurangan sekalipun untuk menulis setiap perkara-perkara yang kita lakukan, sama ada perkara baik ataupun buruk, semua sudah dicatat dan ia akan dihitung dan dibentangkan di akhirat kelak. Jadi untuk itu sama-samalah saya berpesan kepada diri dan juga sidang penonton sekalian agar untuk kita sama-sama melakukan kebaikan yang dituntut oleh Allah SWT. Dan yang pasti setiap kebaikan yang kita lakukan mestilah ikhlas kerana Allah SWT, agar kita semua dapat menjadi manusia yang memberi manfaat kepada orang yang lain. Dan insya-Allah kita sudah di akhir rancangan. Terima kasih Ustaz di atas penerangan berkaitan dengan tafsir surah Al-Zalzalah daripada ayat 1 sehingga ayat 8, dan insya-Allah mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada semua dan sidang penonton sekalian. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada episod yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.